Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton TV1. Terima kasih kepada Nurul Zahira Razi di Kanta 744. Sekarang saya Ridwan bersama dengan Zaliha akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi untuk rancangan Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, setiap hari kami bersiaran untuk anda semua. Anda boleh ikuti kami melalui saluran berita RTM dan juga TV1 dan juga melalui laman web RTM Klik, juga aplikasi RTM Klik. Banyak yang menarik ingin kami bawakan kepada anda pagi ini, antaranya topik seperti panas baran, juga beberapa persembahan kebudayaan dan juga program cuti sekolah juga kita bawakan untuk anak-anak kita sekarang. Selamat bercuti kepada ibu bapa. Betul. Dan juga anak-anak yang sedang bercuti. Selain daripada untuk mengisi masa lapangan anak seperti Ridwan sebutkan tadi, program martial arts ataupun seni mempertahankan diri sangat penting. Jadi silat merupakan elemen penting yang akan kami kongsikan dengan anda untuk Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Tapi apa pun Ridwan, pagi ini kita ingin kongsikan apa antara tajuk-tajuk utama apa yang boleh kita sama-sama wawarkan kepada para penonton. Semalam semua tertunggu-tunggu apabila poster dikeluarkan. Sidang media daripada Kementerian Kesihatan akan berlangsung pada pukul 4.30 petang. Dan alhamdulillah sidang media sudah pun berlangsung dan sedikit perincian daripada sidang media tersebut daripada Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad iaitu Menteri Kesihatan, yang mana ini berkaitan dengan status COVID-19 di Malaysia, yang mana tiada cadangan laksana semula PKP susulan peningkatan kes COVID-19, yang mana kalau ikutkan situasi sekarang kes telah pun melonjak kepada kes 20,000 dan ke atas 20,696. Tetapi dalam majoriti kes Zaliha adalah dalam kategori 1 dan juga 2, iaitu tidak bergejala dan juga bergejala ringan. Dan juga sedikit nasihat yang telah pun dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan, katanya harus memantau status kesihatan kendiri dan juga lakukan ujian jika bergejala, dan juga pemakaian pelitup muka amat digalakkan khususnya di tempat awam. Ini berbalik kepada soal integriti sebenarnya. Sekiranya kita tahu kita ada gejala ataupun berasa tidak sihat, satu pastinya memastikan anda mengambil langkah kesihatan dan berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan, dan juga sekiranya bergejala pastikan memakai pelitup muka supaya tidak merebak kepada orang lain. Ya, dan juga 5 strategi utama dalam pelan pengurusan COVID-19 yang telah pun dibentangkan semalam. Pertama adalah pengesanan awal kes COVID-19 dan juga varian SARS-CoV-2, pemerkasaan komuniti melalui amalan TRIS iaitu Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Yang ketiga, pemantauan fasiliti kesihatan, pengurusan dan kawalan COVID-19 terutamanya untuk melindungi golongan berisiko tinggi. Keempat, pendigitalan sistem kesihatan dengan pengurusan pandemik melalui aplikasi MySejahtera, dan kelima, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan. Dan seterusnya juga yang perlu kami kongsikan dengan anda pagi ini pasti ucapan takziah untuk keluarga Dato' M. Dok Kilau. Beliau telah pun meninggal dunia pada pukul 4.46 petang semalam di Hospital Teluk Intan, dan ini disahkan oleh anak lelaki beliau sendiri iaitu Encik Ahmad Zaini Muhammad Daud, yang memaklumkan keadaan kesihatan Allahyarham Datuk tidak stabil sejak dimasukkan ke hospital pada 12 Disember lalu. Dan ini pasti satu kehilangan yang sangat besar, dan kita harapkan legasi beliau dalam dunia seni diteruskan, dan sama-sama kita titipkan doa dan juga sokongan untuk ahli keluarga yang sedang berduka cita ketika ini. InsyaAllah. Dan kita teruskan dengan sedikit perkembangan juga. Ini berkaitan dengan situasi semasa banjir, terutamanya negeri-negeri yang terlibat yang terkena dengan kesan monsun timur laut ini. Negeri Kelantan yang mana sekarang bilangan PPS 15, bilangan keluarga yang terlibat adalah 1,621 yang melibatkan 5,164 mangsa banjir. Di Terengganu alhamdulillah kalau ikutkan laporan pagi ini telah pun semakin berkurangan dan juga keadaan banjir semakin baik, yang mana PPS hanya dibuka sekarang hanya 4 dan melibatkan 26 keluarga. Di Perak hanya 1 dan juga di Selangor hanya 1 PPS yang dibuka. Dan pasti juga langkah keselamatan untuk jaga-jaga terutama dalam peningkatan kes COVID ini, supaya kesihatan masing-masing dipantau dan melakukan yang sebaik mungkin untuk mengelakkan penularan wabak. Kepada mangsa banjir, mungkin ada yang terkena situasi ini, duit kertas itu rosak. Duit kertas itu masih lagi boleh gunakan dan juga boleh ditukar di mana-mana bank dengan syarat anda memenuhi duit kertas itu situasinya begini. Kalau berlubang boleh ditukar, ada tumpukan kotoran atau cecair sebahagian ataupun menyeluruh juga boleh ditukar, hilang ciri-ciri keselamatan boleh ditukar, tekstur lembik dan juga warna luntur. Jadi nilai pertukaran dan tempoh ganti nilai bergantung kepada keadaan wang kertas ringgit yang rosak. Wang ringgit kertas rosak yang jelas akan diberi nilai ganti pada
hari yang sama, wang ringgit kertas yang tidak jelas, Institut Kewangan akan merujuk Bank Negara Malaysia untuk penilaian lanjut, akan diberi ganti pada nilai pada tarikh yang lain. Juga komitmen semua ini dikongsikan melalui kenyataan Perdana Menteri tentang komitmen untuk kita terus secara beransur-ansur ataupun dalam keadaan yang lebih segera untuk menyokong transisi kepada penggunaan peralihan tenaga bersih, dan ini dikatakan beliau kepentingan usaha untuk memelihara sumber alam bagi mengimbangi pelepasan karbon selain menuntut kebersamaan negara maju ke arah inisiatif menuju sifar karbon ini. Ya, itu dia sedikit perkembangan dapat kami kongsikan kepada anda semua, dan ini adalah salah satu topik yang akan kami bawakan kepada anda semua berkaitan dengan panas baran. Adakah ia penyakit mental ataupun perkara itu terjadi sendirinya dalam kehidupan? Kita tak tahu. Kita akan bersama dengan pakar yang kami akan bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, kita akan ke seleksi pagi. Kita ke seleksi pagi Perak FM dan kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.